Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam webinar ini berkenaan aktiviti tahfiz di Nusantara dan diharapkan semoga apa jua ilmu yang kita dapat raih melalui webinar ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita sikit sebanyak mengambil faedah dan manfaat daripadanya dalam kita terus melestarikan aktiviti menghafal Al-Quran di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi izinkan saya untuk berkongsi pengalaman saya dalam mengendalikan dan juga sejarah pengajian tahfiz di Singapura. Singapura merupakan sebuah negara yang kecil dengan sistem persekolahan yang agak ketat dan juga undang-undang yang mana berpaksikan kepada pemerintah yang sekular. Apabila pemerintah sekular ini, kita katakan sebagai pemerintah sekular, mereka tidak condong kepada mana-mana agama. Kerana itu, tidak diizinkan di Singapura ini untuk menubuhkan mana-mana sekolah agama. Apa jua sekolah agama yang ada dibenarkan untuk beroperasi sekiranya ia itu telah mula diasaskan dan telah maknanya bergerak sebelum Singapura mendapat kemerdekaannya pada tahun 1965. Jadi di Singapura ada beberapa madrasah yang memang sudah beroperasi daripada awal lagi, ada yang sebelum Perang Dunia yang Kedua, ada yang baru yang sejurus selepas Perang Dunia Kedua. Jadi madrasah-madrasah seperti ini mereka ada lesen daripada kerajaan British sebelum itu dan kemudian daripada pemerintah Singapura kerana mereka ini telah beroperasi sebelum kemerdekaan Singapura lagi. Jadi untuk menubuhkan Mahat Tahfiz di Singapura, sebuah sekolah tahfiz sepenuh masa di Singapura yang hanya menumpukan kepada penghafalan Quran dan berasrama dan juga ada subjek-subjek yang lain untuk pelajar-pelajar Singapura daripada kecil sehinggalah mereka itu berumur 15-16 tahun pada peringkat remaja untuk menubuhkan Mahat Tahfiz sedemikian seperti mana yang kita dapat lihat di negara Brunei, di negara Malaysia, di negara Indonesia. Kalau di Singapura, ia satu perkara yang tidak boleh dilakukan. Ia tidak boleh dilakukan kerana saya katakan tadi, pemerintah Singapura berbentuk sekular, maka tidak membenarkan mana-mana penubuhan pusat pendidikan agama. Islam ke, Kristian ke, Buddhis ke dan sebagainya. Kalau nak adakan institusi yang mengajar agama saja, ia perlu diadakan di peringkat tinggi, iaitu bukan peringkat rendah, bukan peringkat kanak-kanak dan remaja, tapi di peringkat dewasa. Di mana orang-orang belajar ini mereka bukanlah untuk dapat satu sijil, tapi untuk pengkayaan diri mereka sendiri, itu lebih utama. Jadi itu dibenarkan. Tapi kalau nak buat Mahat Tahfiz ataupun madrasah sekarang ini daripada peringkat rendah mungkin darjah 1 atau form 1 sehinggalah kepada peringkat remaja, ia tidak dibenarkan di Singapura. Jadi apa-apa madrasah di Singapura yang kita lihat ada di sini, madrasah Aljunied ke, madrasah Al-Saghaf ke, ini telah lama ditubuhkan sebelum Singapura mendapat kemerdekaannya. Maka kerana itu tidak ada Mahat Tahfiz di Singapura. Dahulu, orang-orang dahulu mereka mengasaskan madrasah tapi mereka tidak mengasaskan Mahat Tahfiz sepenuh masa di Singapura. Maka aktiviti menghafal Quran ini lebih kepada aktiviti persendirian. Seseorang yang hendak menghafal Quran, dia akan mencari guru untuk dia menghafal dengannya, tasmik dengannya, talaki dengannya, dan kemudian dia mendapat ijazah daripada guru tersebut. Tapi untuk menubuhkan atau mempunyai sebuah institusi menghafal Quran daripada kecil, daripada peringkat umur 6 tahun, 7 tahun, ia merupakan sesuatu yang tidak ada di Singapura. Jadi kerana itu
sepanjang Singapura, daripada Singapura mendapat kemerdekaan sehinggalah pada tahun 1999, apa jua aktiviti penghafalan Al-Quran dilakukan secara persendirian, tidak formal, tidak rasmi. Sesiapa yang nak hafal Quran cari guru sendiri. Tapi pada tahun 1999, sebuah masjid di Singapura bernama Masjid Umar Kampung Melaka merupakan masjid yang tertua di Singapura, mengorak langkah untuk membuat kelas tahfiz tapi hujung minggu pada hari Ahad pagi, tapi ini dia dilakukan secara rasmi di bawah naungan masjid tersebut itu. Maka dipanggillah guru-guru tahfiz daripada Johor, untuk Johor Bahru untuk masuk ke Singapura pada hujung minggu dan mengajar tahfiz, dan diadakan halaqah-halaqah untuk menghafal Quran. Dan pelajarnya juga alhamdulillah, maknanya tidaklah sampai kepada ratusan, tapi boleh dikatakan 30 dan 40 pelajar yang menghadiri kelas-kelas tahfiz di Masjid Umar Kampung Melaka tersebut. Dan mereka itu terdiri daripada remaja dan juga dewasa. Adapun kanak-kanak belum ada lagi kelas tahfiz ketika tersebut. Kemudian apabila saya mula bertugas di Majlis Ugama Islam Singapura pada tahun 1999, selepas saya selesaikan pengajian saya terutama daripada Darul Quran Jakim, saya ditugaskan untuk membuka sebuah lagi kelas tahfiz secara formal di sebuah lagi masjid bernama Masjid Kampung Siglap, dan dinamakan kelas tahfiz tersebut sebagai Pusat Tahfiz Al-Quran Singapura. Kita menggunakan sebuah bangunan, Masjid Kampung Siglap ni, dia ada dua bangunan, satu bangunan yang dibina untuk masjid dan besar, dan satu lagi bangunan lama masjid tersebut yang agak lebih kecil. Jadi bangunan lama ini kita gunakan untuk mengadakan kelas tahfiz hujung minggu, bukan sepenuh masa, separuh masa. Dan kami adakan kelas tahfiz tersebut pada hari Ahad pagi dan juga pada waktu malam. Ketika tersebut kita mula meluaskan pengajian tahfiz ini untuk merangkumi bukan setakat remaja dan dewasa, tapi juga kanak-kanak. Maka ada dikatakan program A, program B, program C. Program A adalah untuk kanak-kanak. Mereka mula menghafal daripada waktu hal ke bawah. Kemudian program B adalah untuk para dewasa, yang dewasa dan juga remaja yang tidak intensif. Tapi program C adalah khusus untuk remaja daripada madrasah sepenuh masa di Singapura yang belajar bahasa Arab, dan program C ini diadakan pada waktu malam setiap minggu 2 kali. Pelajar-pelajar itu perlu hadir selama 2 jam setiap kali hadir, maka setiap minggu 4 jam mereka datang dan mereka menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program sini telah melahirkan beberapa hufaz yang sekarang ini berkhidmat di Singapura sebagai guru tahfiz juga. Jadi itu maknanya kejayaan program C tersebut. Diadakan di pusat tahfiz, tetapi kemudian selepas 2 tahun dan 3 tahun tidak diteruskan lagi program tersebut kerana masalah-masalah tertentu. Jadi pada tahun 1999 bermulalah kelas tahfiz separuh masa di Singapura ini, diadakan di 2 masjid, satu di Masjid Umar Kampung Melaka di bawah maknanya pengawasan pentadbir masjid tersebut itu sendiri, dan satu lagi di Masjid Kampung Siglap yang dinamakan sebagai Pusat Tahfiz Al-Quran Singapura dan dibiayai oleh Majlis Ugama Islam Singapura. Kemudian 8 tahun kemudian pada tahun 2007, kelas tahfiz sepenuh masa bermula di Masjid Kampung Siglap. Apabila dah berjalan selama 8 tahun, maka antara yang dilakukan di Masjid Kampung Siglap tersebut, dan ketika tersebut saya sudah bertugas di Masjid Kampung Siglap, kita mengadakan kelas tahfiz sepenuh masa. Tapi kelas tahfiz sepenuh masa ini bukanlah sebuah kelas yang mana kita lihat di Mahat Tahfiz di negara-negara jiran kita, di Malaysia dan juga di Brunei. Tidak. Sepenuh masa di sini ialah maknanya pelajar tersebut datang setiap hari. Setiap hari pagi sampailah kepada tengah hari, kemudian mereka pulang. Tidak ada asrama. Mereka tidak tinggal di mana-mana asrama. Kerana apa? Kerana di Singapura tidak boleh menubuhkan asrama
melainkan mendapat keizinan daripada Kementerian Pendidikan. Dan itu hanya untuk sekolah sepenuh masa. Sedangkan pengajian ini pengajian sepenuh masa yang bukan diadakan di bawah naungan sekolah rasmi. Ia diadakan di bawah naungan masjid. Yang mana aktiviti masjid adalah aktiviti keagamaan. Maka aktiviti tahfiz ini juga dianggap sebagai aktiviti keagamaan separuh masa walaupun pelajar itu datang sepenuh masa. Jadi kalau pelajar yang datang setiap hari ini, mereka bukanlah daripada pelajar kanak-kanak. Kerana di Singapura kita ada undang-undang dinamakan sebagai pendidikan wajib. Dan pendidikan wajib ini bermaksud semua kanak-kanak di Singapura berumur daripada 7 tahun sehinggalah sekurang-kurangnya 12 tahun, mereka wajib menghadiri mana-mana sekolah nasional yang rasmi di bawah pemerintahan Singapura, ditubuhkan oleh pemerintahan Singapura, sekolah nasional, ataupun mereka mengikuti madrasah sepenuh masa yang mana telah beroperasi sebelum Singapura mendapat kemerdekaan lagi. Jadi kanak-kanak tidak dapat ikut pengajian tahfiz sepenuh masa di Masjid Kampung Siglap pada 2007. Apa yang disasarkan adalah pelajar-pelajar peringkat remaja. Mereka dah umur 14 tahun, 15 tahun ke atas, yang mana mereka tidak mengikuti mana-mana sekolah menengah di Singapura, ataupun mereka yang kembali ke Singapura setelah tinggal lama di luar negara dan mereka dah sampai peringkat remaja dan mereka boleh ikuti kelas tahfiz tersebut sementara menunggu mereka untuk mengikuti sekolah-sekolah nasional atau sekolah rasmi yang diiktiraf. Jadi kelas tahfiz ini, kelas tahfiz sepenuh masa ini, apabila kita buka pada 2007, pelajarnya tidak ramai, tidak sampai 20 pun. Kebanyakannya adalah pelajar-pelajar yang mana tidak dapat meneruskan pengajian mereka di sekolah nasional dan juga di madrasah sepenuh masa. Mereka gagal dalam sistem pelajaran, sistem persekolahan tersebut. Mereka tidak dapat dinaikkan darjah dan sampai kepada peringkat mereka terpaksa diberhentikan daripada sekolah dan madrasah tersebut, maka mereka tak tahu ke mana pergi, maka ibu bapa mereka letakkan mereka di kelas tahfiz sepenuh masa ini. Maka pelajar-pelajar yang masuk ini bukanlah pelajar-pelajar yang cemerlang. Bukanlah pelajar-pelajar yang mana kita boleh letakkan matlamat 3 tahun awak hafal 30 juzuk ataupun 5 tahun awak boleh hafal 30 juzuk. Tidak. Ini bukan pelajar-pelajar yang cemerlang. Ini pelajar-pelajar yang tak mampu ikuti pengajian di mana-mana sekolah rasmi di Singapura. Dan juga ada orang dewasa yang mereka yang dah maknanya pencen, dah tak bekerja lagi, jadi mereka nak menghafal Quran, jadi mereka ikuti pengajian tahfiz sepenuh masa. Maka kelas tahfiz sepenuh masa ini yang diadakan di Masjid Kampung Siglap ini terdiri daripada pelajar remaja dan juga pelajar dewasa yang dah umur 50 lebih tahun, 60 tahun. Jadi kita dapat lihat kemampuan mereka untuk menghafal Quran tidaklah begitu baik. Mereka perlukan masa yang panjang untuk menghafal walaupun 1 juzuk, walaupun setengah juzuk. Tak boleh dipaksa lebih daripada itu kerana kemampuan mereka sampai di situ. Dia bak kata enjin kereta 1000 cc, kita tak boleh anggap, tak boleh minta dia pecut macam kereta berkuasa besar. 2000-3000 cc. Pecah, terbakar nanti enjin tersebut. Jadi begitu juga pelajar-pelajar seperti ini, kapasiti mereka tu tidaklah begitu tinggi. Jadi kita kena faham dan kita kena sesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang kita hendak ialah mereka itu isikan masa mereka dengan menghafal Quran, satu aktiviti yang mulia. Tapi kita tidak meletakkan matlamat mereka mesti menghafal Al-Quran 30 juzuk. Jadi pendekatan berbeza daripada sebahagian atau kebanyakan mahat tahfiz di negara jiran di Malaysia dan Indonesia dan mungkin juga Brunei. Kemudian kelas tahfiz ini mula bertambah dan semakin ramai remaja yang ikuti, dah sampai kepada 30 pelajar. Maka perlu ada pensesuaian pendidikan ini agar mereka ini tidaklah setakat menghafal Quran tapi ada juga belajar subjek-subjek yang lain, mata pelajaran yang lain, terutama mata pelajaran agama untuk mereka maknanya sekurang-kurangnya dapat
dapat lengkapkan diri mereka dengan ilmu agama, tahu tuntutan mereka sebagai seorang Muslim, dan juga dalam masa yang sama juga kita hendak pelajar-pelajar ini apabila mereka dah, maknanya lepas 5 tahun, 4 tahun atau berapa tahun mereka belajar di situ, kalau mereka keluar dan mereka maknanya memasuki bidang pekerjaan, mereka ada sijil yang mereka boleh tunjukkan kepada orang, maknanya tempat kerja tersebut, agar mereka tu dapat bekerja di tempat situ. Jadi peluang pekerjaan tu perlu ada. Maka kerana itu mesti ada sijil, dan sijil itu perlu diiktiraf oleh pemerintah. Maka perlu ada pendidikan yang lebih berstruktur yang mengarah kepada peperiksaan nasional. Kalau di Singapura kita gunakan peperiksaan GCE. Itu sama juga seperti di Brunei, kerana kedua-dua negara ini di bawah British. Tapi di Malaysia digunakan peperiksaan SPM. Jadi lebih kurang sedemikian, kita hendak pelajar-pelajar ini, remaja ini mempunyai sebuah sijil yang diiktiraf oleh pemerintah. Maka kerana itu diusahakan untuk meletakkan program tahfiz penuh masa ini, yang harian ini, di bawah naungan sebuah madrasah yang ada lesen untuk beroperasi seperti sekolah sepenuh masa. Di Singapura ada 6 madrasah yang beroperasi sepenuh masa dan ada lesen. Sedemikian lesen tersebut mereka dapat sebelum Singapura mendapat kemerdekaan lagi. Tapi sebenarnya di Singapura ada lebih daripada 6. Ada sebenarnya 9 lesen yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura kepada madrasah-madrasah yang telah wujud sebelum maknanya Singapura mendapat kemerdekaan ini, lesen untuk mereka beroperasi dan menjalankan pengajian atau sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan di antara sekolah tersebut atau madrasah tersebut yang pegang lesen ini adalah Sekolah Ugama Radin Mas. Tetapi 3 madrasah yang masih lagi pegang lesen ini, mereka tidak berupaya untuk menjalankan atau membina ataupun menubuhkan madrasah-madrasah rasmi walaupun ada lesen, kerana pertama keterbatasan tempat. Kedua, keterbatasan kewangan. Kerana nak tubuhkan sekolah memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Apatah lagi kalau nak bina bangunan madrasah di Singapura. Memerlukan lebih daripada 10 juta, 15 juta dolar. Itu belum lagi masuk kos operasi. Jadi kerana kos yang begitu tinggi di Singapura di sini, dengan tanah yang sangat terbatas, satu tanah 1 ekar mungkin boleh sampai kepada 1 juta dolar, ataupun setengah juta dolar 1 ekar saja, tengok kepada kawasan mana tanah tersebut ada. Bayangkan kalau kita nak beli 10 ekar ataupun 5 ekar tanah untuk kita naikkan bangunan. Senang-senang dia boleh lebih daripada 10 juta dolar Singapura. Jadi kerana itu 3 madrasah ini, walaupun ada lesen, mereka tidak menjalankan pengajian agama sepenuh masa. Maka ketika itu saya jumpa dengan pentadbir salah satu daripada madrasah ini, dan mengutarakan kepadanya cadangan agar diadakan kelas tahfiz sepenuh masa secara rasmi dengan menggunakan lesen sekolah tersebut. Kalau kita gunakan lesen sekolah itu, maka dianggap itu seperti bukanlah mahat tahfiz sepenuh masa, tapi seperti sekolah tahfiz. Tapi tidak ada asrama. Tidak ada di Singapura di sini mana-mana asrama. Walaupun kita tahu kepentingan dan keperluan asrama bagi mahat tahfiz agar maknanya ada pemantauan terhadap pelajar tersebut dan ada aktiviti yang telah disusun. Lepas Isyak ada menghafal Quran, kemudian bangun tahajud, kemudian mula murajaah Al-Quran, kemudian lepas subuh ada lagi murajaah, kemudian kita masuk tasmik, kemudian kelas, kemudian ada qailulah sedikit. Itu maknanya program yang terpandu untuk kita melahirkan hufaz dengan secara serius. Tapi kita tak mampu. Di Singapura kita tak mampu untuk buat asrama kerana kos yang tinggi, dan kita tidak ada maknanya tanah untuk lakukan atau untuk bina asrama tersebut. Lagipun di Singapura, negara yang kecil, pelajar senang saja kembali ke rumah dan datang.
Mereka tidak perlukan banyak masa untuk mereka itu pergi ulang-alik daripada rumah mereka ke sekolah mereka. Paling-paling 1 jam suku mereka bergerak. Cuma kekurangan ialah tidak ada pemantauan daripada pihak sekolah tentang aktiviti tahfiz mereka. Jadi sekolah ataupun madrasah yang berlesen yang setuju dengan cadangan saya untuk diadakan kelas tahfiz secara rasmi menggunakan lesen madrasah tersebut ialah Sekolah Ugama Radin Mas. Maka pada tahun 2009 Singapura menyaksikan pengajian tahfiz Al-Quran secara rasmi dengan menggunakan lesen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura. Tapi nama sekolah agama, walaupun nama sekolah agama ni nama lama, kita tidak boleh tukar kepada Mahat Tahfiz ke ataupun Madrasah Tahfiz ke. Kenapa? Kerana nama sekolah agama Radin Mas ini telah didaftarkan di bawah kementerian sebagai nama rasmi yang memegang lesen dan tidak dibenarkan untuk tukar apa-apa pun daripada nama tersebut. Itu dari sudut undang-undang. Jadi kalau orang tanya Sekolah Agama Radin Mas ajar apa? Ajar tahfiz. Mana tahfiz, nama tahfiznya? Tidak ada nama tahfiz tersebut. Jadi Sekolah Agama Radin Mas ni mula membuka pelajar untuk masuk, tetapi dihadkan. Keseluruhan bilangan pelajar Sekolah Agama Radin Mas untuk tahfiz ini tidak boleh melebihi 50 pelajar dan mesti bermula daripada umur 13 tahun yang ke atas. Tidak boleh ambil 12 tahun ke bawah kerana Sekolah Agama Radin Mas ini atau madrasah ini tidak dapat menyediakan pendidikan seperti sekolah-sekolah nasional dalam subjek-subjek seperti matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sains. Ini tidak dapat disediakan kerana keterbatasan tempat. Tidak ada bangunan rasmi untuk Sekolah Agama Radin Mas ini. Bila kita buka pengajian tahfiz ini, kita adakan dalam masjid dan hanya halaqah-halaqah saja. Jadi dihadkan pada 50 pelajar saja dan tak lebih pada itu. Apabila kita bahagikan pengajian ini kepada 4 tahun, maka setiap daripada kohort itu, setiap daripada tingkatan tersebut tak lebih daripada 20, 15 pelajar mungkin atau kurang daripada itu. Dan ini berkekalan sampai sekarang, malah ia semakin mengecil. Kerana apa? Kerana banyak lagi peluang-peluang untuk belajar di Singapura sekarang ini. 10 tahun dah berlalu, 11 tahun dah berlalu, 12 tahun lalu, masih lagi ada pengajian tahfiz di Sekolah Agama Radin Mas ini, tetapi bilangan pelajar yang makin berkurang. Kemudian pada tahun 2011, saya menubuhkan sebuah pusat pendidikan dinamakan sebagai Darul Hufaz, khusus untuk pengajian tahfiz dan juga untuk pengajian tahfiz sepenuh masa. Apa bezanya dengan Sekolah Agama Radin Mas? Kalau Sekolah Agama Radin Mas, kerana dia itu beroperasi seperti sekolah biasa, maka mereka kena ikut sistem Kementerian Pendidikan, maka pelajar-pelajar ini perlu mengambil peperiksaan peringkat nasional. Untuk itu, masalah kembali, iaitu apa? Pelajar-pelajar yang mana hanya boleh diterima di Sekolah Radin Mas ini adalah pelajar-pelajar yang lulus ujian kemasukan, dan untuk itu mereka tidak boleh daripada kalangan pelajar-pelajar yang tercicir ataupun dibuang daripada sekolah nasional dan juga madrasah sepenuh masa. Jadi balik kepada masalah asal, iaitu apa? Pelajar-pelajar yang tidak dapat meneruskan pengajian mereka di mana-mana kerana dibuang oleh sekolah mereka, mereka juga tak dapat ikut pengajian di Sekolah Agama Radin Mas ni kerana pengambilannya agak ketat. Maka saya sediakan peluang tersebut di pusat pendidikan yang saya tubuhkan ini, iaitu Darul Hufaz Learning Center, dengan mengadakan kelas tahfiz sepenuh masa, iaitu harian, tapi tidak meletakkan syarat yang ketat untuk menerima mereka. Selagi mana pelajar itu boleh membaca Al-Quran, selagi mana pelajar itu kenal asas-asas agama Islam, mereka diterima untuk masuk. Kemudian lepas tu kita akan cuba asah kemahiran mereka dan tambah kemahiran mereka itu dalam pengajian agama Islam tersebut. Maka kelas tahfiz sepenuh masa Darul Hufaz ni bermula pada 2011 dan kemudian bertambah, kita buat penyesuaian, penambahbaikan,
peningkatan sehinggalah sekarang ini kelas tahfiz sepenuh masa di Singapura, kelas tahfiz sepenuh masa di Darul Hufaz ini mempunyai 40 pelajar. Alhamdulillah, lebih daripada bilangan pelajar di Sekolah Agama Radin Mas, tetapi pengajian yang tidak begitu mendalam dari sudut agama dan tahfiz. Kerana pelajar yang diterima ini adalah pelajar-pelajar yang bukan cemerlang, maka kita letakkan silibusnya, sukatan hafalannya bagi setiap pelajar ni sekurang-kurangnya 1 tahun hanyalah 2 juz saja. Jadi setiap setengah tahun 1 juz. Dan pengajian dijalankan selama 4 bulan. Kemudian ada rehatlah, ada peperiksaan, kemudian ada rehat. Jadi 4 bulan dibagikan kepada 1 juz. Maknanya apa? Maknanya setiap bulan tersebut hanyalah setengah hizib saja. Dan 1 bulan ada 4 minggu. Jadi setengah hizib tu dibagikan kepada 4 lagi. Kemudian setiap minggu tu ada 5 hari mereka datang dan maka dibagikan kepada 5 lagi. Maka akhirnya setiap hari pelajar-pelajar ini hanya dituntut untuk menghafal lebih kurang dalam 2-3 baris Al-Quran saja. 2-3 baris saja. Pada kita, untuk mereka yang dah hafal Quran, kita anggap ni satu perkara yang mudah. Tetapi untuk pelajar-pelajar ini kita lihat itu pun sukar untuk mereka menghafal. Kerana mereka punya kapasiti mereka, sisi mereka, enjin mereka tu kecil. Sisi enjin mereka je kecil, bukannya besar. Jadi kita tak boleh nak apa yang kita hendakkan daripada cita rasa kita atau harapan kita dan kita paksakan kepada pelajar yang memang tidak boleh capai kepada apa yang kita harapkan dan aspirasi kita. Kerana itu di Darul Hufaz ini walaupun pelajar tersebut itu kita letakkan matlamat 2 juz, tapi ada pelajar yang 1 juz pun tak boleh habis dalam setahun. Ada yang 1 semester itu 4 bulan setengah juz pun tak boleh habis. Kerana lambat. Itu kemampuan mereka. Jadi kita buat ada dikatakan fleksibel dalam kita ini menguji hafalan mereka. Jadi kelas tahfiz di Darul Hufaz ini lebih kepada pelajar-pelajar yang bukanlah maknanya pelajar yang cemerlang. Kerana itu kalau kita lihat pengajian tahfiz di Singapura di sini ini secara keseluruhannya ia itu tidak berasrama dan tak ada mahat tahfiz sepenuh masa seperti saya katakan tadi sekarang dan akan datang. Maka kan itu lebih tumpuan kepada pengajian separuh masa, dan pengajian separuh masa ini sama ada diadakan pada hujung minggu, harian atau waktu malam. Dan sekarang ini kerana pandemik COVID ni semua, kita dah mula kepada kelas dalam online. Kerana kita lihat ada pelajar terutama yang mereka dewasa, mereka tak mampu nak datang secara fizikal dalam kelas. Dan ada yang tinggal jauh, ada yang berkerusi roda, ada yang tidak dapat bergerak dengan banyak. Jadi mereka nak menghafal. Takkan kita nak menghalang mereka untuk nak menghafal ayat Quran, Kitabullah. Jadi kita adakan secara online untuk mereka. Ini dah mula maknanya di Singapura lah. Walaupun dia bukan satu yang kita suka, tapi kita meraihkan mereka yang tidak mampu bergerak dan menghadiri kelas. Baik, kalau pengajian sepenuh masa di Singapura di sini, seperti mana saya katakan tadi, objektif utamanya seperti mana di Sekolah Agama Radin Mas dan juga di Darul Hufaz, kerana hanya 2 saja tempat di Singapura ni yang menawarkan pengajian tahfiz sepenuh masa, iaitu di Sekolah Agama Radin Mas dan juga Sekolah Pusat Pendidikan Darul Hufaz. Matlamat utama adalah melahirkan remaja yang mempunyai kelulusan peringkat nasional. Tapi kita tak letakkan hafal 30 juz. Kerana kita harapkan lepas mereka menduduki peperiksaan nasional tersebut, mereka nak sambung belajar di peringkat tinggi, mereka terus menghafal Quran pada dalam bentuk separuh masa, hujung minggu dan sebagainya. Dan peringkat umur daripada 12 hingga 17 tahun. Mereka tidak meletakkan matlamat, kita tidak meletakkan matlamat menghafal keseluruhan Quran, seperti yang saya katakan tadi. Dan mengikut amatan saya yang telah berkecimpung dalam pendidikan tahfiz di Singapura ini dari semenjak 2 dekad yang lalu, 20 tahun, didapati bahawasanya
pelajar wanita ni lebih cerah peluangnya untuk habis khatam Al-Quran daripada pelajar lelaki. Kenapa? Sebabnya pelajar lelaki di Singapura ini sampai umur 18 tahun, 19 tahun mereka kena ikut perkhidmatan nasional, iaitu mereka ini kena masuk apa dikatakan sebagai latihan askar selama 2 tahun. Dan itu mengganggu merekanya proses penghafalan. Jadi ramai daripada mereka bila dah masuk, dah keluar, mereka sibuk cari kerja kerana nak membina rumah tangga dan sebagainya, maka diketepikan aktiviti menghafal Al-Quran tersebut. Jadi hanya segelintir saja yang selepas mereka selesai program askar ini dikatakan sebagai pendidikan perkhidmatan nasional di Singapura, mereka teruskan menghafal. Segelintir saja. Yang lain kebanyakannya sampai situ sajalah. Khatam mereka kat situ. Kalau ada peluang, kalau ada anak, lepas anak tu besar, mereka mungkin nak kembali, ahlan wa sahlan. Tapi itu tidak dapat menjamin lah, dapat dijamin. Baik, kemudian pengajian separuh masa di Singapura di sini, objektif utama adalah untuk memupuk minat dalam menghafal Al-Quran. Untuk memupuk minat dalam menghafal Quran, bukan untuk mereka menghafal Quran secara keseluruhan kerana mereka masih kanak-kanak dan mereka ikut sekolah peringkat nasional mereka. Jadi masa hanya diberikan pada hujung minggu ataupun mereka yang bekerja. Hujung minggu atau malam mereka ada peluang masa, ada masa kosong, mereka nak menghafal Quran tapi tak ramailah. Dan ini kita buka kategori daripada, maknanya tak ada had umur lah. Selagi mana ulia baca Quran, awak masuklah. Dan kalau awak bila-bila masa nak berhenti, berhentilah, tak ada masa. Tak ada maknanya tidak ada paksaan di situ. Kalau awak nak teruskan sampai 30 juz awak hafal, alhamdulillah. Jika tidak, awak hafallah kalau boleh juz 30, iaitu surah-surah pendek untuk diamalkan dalam solat. Dan kita tak meletakkan matlamat seseorang tu mesti dah mahir baca Quran dengan tajwid yang baik untuk mengikuti tahfiz. Selagi mana mereka boleh baca Al-Quran, walaupun mereka itu merangkak, kita akan terima dalam program pengajian tahfiz separuh masa ini. Kerana yang kita sasarkan ialah apa? Hafalan surah-surah pendek. Dan kita tahu, dan mengikut pengalaman saya sendiri, apabila mereka itu mula menghafal, mereka kena baca selalu dan kerap, maka bacaan Quran mereka akan menjadi lebih baik. Jadi daripada tunggu sampai bacaan mereka dah jadi baik baru masuk tahfiz, mengapa tidak mereka tu mengasah bacaan mereka dalam masa yang sama mereka menghafal Al-Quran atau menghafal surah-surah pendek. Surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Atau Wadduha ke bawah dan seterusnya. Jadi ini pengajian separuh masa di Singapura. Sistem yang kami gunakan, bergantung kepada kemampuan pelajar. Kalau dia bagus, kita akan tekan mereka, pacu mereka lebih banyak. Kalau tidak, kita kasih fleksibel, mereka boleh ikut kepada tahap yang mereka rasa sesuai lah untuk mereka menghafal. Dan kita sesuaikan sistem penghafalan ini mengikut kaedah pelajaran budak tersebut itu, pelajar itu. Sama ada dia itu auditory, visual ataupun kinestetik. Ini bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, tahu benarlah tentang apa yang saya katakan ini. Auditory, visual dan juga kinestetik, dan pendekatan pendidikan kepada ketiga-tiga jenis pelajar ini berbeza-beza. Dan kemudian setiap pelajar tersebut untuk separuh masa dan separuh masa sebelum mereka ikuti pengajian tersebut, kita minta mereka menonton video di YouTube tentang teknik menghafal sebelum mereka mula menghafal. Kemudian kadang-kadang kita adakan bingkil-bingkil hafalan untuk menaikkan semangat hafalan mereka dan memberikan teknik-teknik baru untuk mereka menghafal Al-Quran. Yang kita tidak mulakan daripada juz 1 biasanya, kita mulakan daripada juz 30. Untuk mereka yang baru nak berjinak. Tapi mereka yang dah kira mahir baca Quran, kita mulakan daripada juz 1 ataupun kita mulakan daripada juz 30 mengikut sistem himpunan surah. Nah, sistem ini setahu saya tidak ada di mana-mana di Malaysia ataupun di Indonesia. Setahu saya mungkin silap. Tapi kita yang orak langkah di Singapura, kita mulakan sistem himpunan surah ini. Macam mana sistem himpunan surah ini? Pelajar dia menghafal daripada juz 30. Kita ada beberapa himpunan di sini. Himpunan 1 dia mula hafal daripada juz 30. Ada 37 surah dan mereka menghafal daripada An-Naba sampai An-Nas. Kemudian diberi ujian. Lulus himpunan 1, mereka naik pada himpunan 2. Himpunan 2 juz 29. Kemudian kalau kita lihat di sini juz 29 tidak ada surah Al-Muluk.
Mereka hafal surah-surah pendek macam gini saja. Mana surah Muluk? Surah Muluk kita masukkan pada himpunan yang ketiga, iaitu surah-surah lazim pendek Al-Muluk, Al-Insan, Waqiah dan Sajadah. Nah, ini mereka mula menghafal. Selepas habis juz 29. Kemudian mereka berpindah kepada juz 28, seluruh juz 28, kemudian juz 27, kemudian juz 26, kemudian tak masuk juz 25 tapi kita mulakan himpunan surah-surah Hamim pendek. Kemudian kita pergi pada surah Hamim yang panjang, Ghafir, Fussilat, Syu'ara, Zukhruf. Kemudian baru kita pergi pada surah juz 23, Safat, Sad dan Zumar. Kemudian kita pindah pada surah lazim panjang. Kerana juz 23 ada surah Yasin, maka kita kata okey, hafal surah Yasin dan hafal juga surah Kahfi. Kerana ini dua surah lazim tapi panjang. Selesai lulus, mereka akan pindah kepada himpunan yang ke-11 iaitu juz 22. Kemudian 12 kita golongkan surah-surah Alif Lam Mim di pertengahan Al-Quran tersebut dan mereka mula menghafal. Ankabut, Rum, Luqman, Sajadah dah hafal sebelum itu. Dan mengikut pengalaman saya, himpunan 12 ni lambat diorang nak habis. Kenapa? Sebab surah Ankabut, surah Rum ini agak sama dia punya rentaknya, punya kandungannya, jadi kadang-kadang termasuk sana termasuk sini, jadi agak lambat sedikit. Kemudian masuk pada himpunan 13 surah Tasin Mim, iaitu Asy-Syu'ara, Tasin, An-Naml, Tasin Mim dan Qasas, Tasin. Kemudian masuk juz 18, 17, 16, 14. Kemudian kita masuk pada surah Alif Lam Ra yang pendek. Kerana Alif Lam Ra ada pendek dan panjang. Jadi yang pendek mereka mula menghafal Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr. Kemudian mereka masuk kepada surah Alif Lam Ra yang panjang, Yunus, Hud dan juga Yusuf. Kemudian mereka masuk pada surah-surah perang iaitu Anfal dan Taubah. Kemudian masuk pada himpunan surah yang ada cerita-cerita Nabi, An'am dan Al-A'raf. Kemudian kita masuk pada himpunan ke-22 iaitu surah yang banyak mengandungi hukum, An-Nisa, Al-Maidah. Kemudian himpunan 23 iaitu surah Al-Imran dan himpunan yang terakhir surah Al-Baqarah. Jadi kita gosan ke belakang. Dan ini telah diamalkan. Pelajar yang mengikuti sistem ini, mereka mengatakan bahawasanya mereka cepat hafal. Alhamdulillah. Berbanding mereka yang hafal daripada juz 1 sampai juz 30, mereka hafal juz 30 sampai ke bawah, mengikut himpunan surah ini, mereka cepat. Dah habis ni, masuk himpunan ni, masuk himpunan. Jadi mereka lebih semangat nak menghafal. Kerana ada 24 himpunan yang mereka perlu selesaikan dan himpunan terakhir yang paling berat itu yang terakhir sekali iaitu surah Al-Baqarah. Ada yang mengambil masa hanya walaupun separuh masa mereka boleh mengambil masa tak sampai 3 tahun. Mereka dapat hafal ini mengikut himpunan ini. Kenapa cepat? Kerana kelebihannya ialah dia mengumpulkan surah-surah yang hampir sama ciri-cirinya. Jadi dengan itu pelajar boleh nampak flow Al-Quran tersebut dan maknanya susunan-susunan surah dalam Al-Quran. Keunikan susunan surah dalam Al-Quran tersebut. Jadi bila mereka dah habis surah Baqarah, kemudian mereka akan murajaah daripada Baqarah sampai kepada An-Nas balik. Gitu cara himpunan surah, sistem himpunan surah yang kami amalkan di Singapura, tapi tak semua pelajar. Tak semua pelajar. Hanya pelajar-pelajar yang menunjukkan kemampuan untuk menghafal dengan baik, kita akan berikan sistem himpunan surah. Tapi semua pelajar, kalau mereka itu mula nak hafal, kita mulakan dengan juz 30 dahulu dan kemudian kita pantau kemampuannya ke mana. Ataupun kalau pelajar itu baik, kita mulakan pada juz 1. Tak jadi masalah kat situ. Jadi ini 3 sistem maknanya yang digunakan di Singapura, juz 30 ke bawah, juz 1 ke atas ataupun ikut himpunan surah tersebut. Jadi sikit sebanyak saya dah kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pengajian tahfiz di Singapura. Semoga mendapat manfaat kepada semua dan kami mohon kepada semua peserta dan juga para asatidzah, para hufaz agar dapat terus mendoakan terutamanya bagi pelajar tahfiz di Singapura agar mereka dapat terus menghafal Quran dan aktiviti tahfiz di tanah Singapura ini terus maknanya berkembang dan mekar insya-Allah. Semoga Allah SWT kabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.